Assalamualaikum. Saya Nur Hafizah binti Aziz, nombor matrik 263124. Okay, saya akan menerangkan tentang motivasi. Mengikut Kainer dan Kainaki 2007, motivasi adalah satu proses psikologi yang memberi kuasa arah tuju dan usaha sukarela secara berterus dalam mencapai suatu matlamat. Jadi, pengurus ini perlu memahami proses psikologi supaya dia boleh membawa pekerja dia untuk mencapai matlamat organisasi ataupun objektif organisasi. Okey, saya memilih teori motivasi yang diperkenalkan oleh Frederick Herzberg, iaitu teori dua faktor dan juga dikenali sebagai teori kebersihan motivasi diri. Okey, Herzberg mendapati beberapa perbezaan yang signifikan antara faktor-faktor yang menentukan kepuasan dan ketidakkepuasan. Okey, dalam teori ini mempunyai dua faktor yang diperkenalkan. Faktor yang pertama adalah hygiene factor. Hygiene factor merupakan faktor-faktor penyelenggaraan yang berkaitan dengan hakikat manusia untuk mencapai ketenteraman yang badaniah. Keperluan kesihatan ini merupakan satu keperluan secara terus-menerus kerana keperluan ini akan capai pada titik sifar apabila ia dipenuhi. Faktor ini merupakan faktor luaran di mana dia akan mengurangkan ataupun meningkatkan tahap ketidakpuasan. Okey, faktor yang kedua adalah motivation factor. Ini merupakan faktor pendorong yang berkaitan dengan keperluan psikologi seseorang, iaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Jadi, faktor motivasi ini berkaitan dengan penghargaan peribadi seseorang, iaitu berkaitan langsung dengan pekerjaan. Faktor ini merupakan faktor dalaman di mana faktor ini memberi kepuasan kepada pekerjaan dan merangsang meningkatkan produktivitas. Okey, contoh faktor motivator yang pertama ialah penghargaan. Penghargaan ini dikatakan memberi kepuasan kerja kepada pekerja kerana segala penat lelah dan usaha mereka selama ini telah dihargai oleh majikan dan organisasi. Jadi, secara tak langsung ini juga akan meningkatkan produktiviti kerja mereka. Contoh, pekerja A Asia telah dinaikkan pangkat daripada menjadi seorang pramugari kepada seorang kapten juruterbang sebab usaha beliau dalam peperiksaan dan prestasi beliau yang baik untuk dinaikkan pangkat. Jadi di sini syarikat penerbangan telah menghargai usaha beliau. Contoh faktor yang kedua adalah tanggungjawab. Maksudnya pekerja diberi tanggungjawab dan tugas yang baru. Di sini majikan tidak memfokuskan satu tugasan kepada pekerja. Maksudnya pekerja boleh melakukan tugasan lain secara tak langsung dapat meningkatkan skill, kemahiran, memberi pengalaman kepada pekerja tersebut. Jadi ini dapat meningkatkan kepuasan. Okey, contoh yang ketiga adalah pengiktirafan. Maksudnya dekat sini apabila pekerja diberi pengiktirafan yang berdasarkan prestasi mereka, maka kepuasan mereka dan produktiviti mereka akan meningkat. Secara tak langsung akan mencapai objektif organisasi. Okey, seterusnya adalah contoh faktor hygiene. Yang pertama adalah gaji dan faedah. Gaji dan faedah ni dikatakan memberi ketidakpuasan kerja kepada pekerja. Yang pertama adalah sebabkan usaha mereka, kerja mereka yang dilakukan tidak setanding dengan gaji dan kurang diberi bonus ataupun percutian dan mereka dipaksa untuk melakukan kerja sentiasa tapi gaji dan bonus kurang diberi. Jadi kat sini pekerja kurang motivasi sekiranya gaji tak setanding dengan Okey, contoh yang kedua ialah persekitaran kerja. Persekitaran kerja ni mempunyai kecenderungan yang tinggi terhadap ketidakpuasan hati pekerja sebab mempunyai suasana pekerjaan yang tidak selesa, sempit, kotor. Jadi,
kecenderungan untuk pekerja berhenti daripada organisasi tersebut tinggi sebab tempat kerja yang tidak selesa untuk melakukan kerja yang produktif. Okay, faktor yang ketiga adalah keselamatan. Keselamatan merupakan faktor yang dititik beratkan oleh pekerja ketika mereka bekerja. Jadi, sekiranya majikan atau organisasi mengabaikan faktor keselamatan sekiranya berlaku kemalangan di tempat kerja, jadi kecenderungan pekerja untuk terus bekerja tu tipis sebab mereka tidak puas hati dengan keselamatan mereka. Faktor yang terakhir adalah hubungan personal. Hubungan personal di tempat kerja ni penting sebab untuk dapatkan kerjasama daripada rakan-rakan untuk mencapai objektif syarikat. Tetapi hubungan personal ni menimbulkan rasa ketidakpuasan pekerja sebab hubungan yang tidak baik dengan rakan-rakan sekerja menyebabkan susah untuk bekerjasama dalam mencapai objektif organisasi. Okey, seterusnya, motivasi ni penting sebab dia berfungsi sebagai menggalakkan pekerja tu untuk berbuat sesuatu, iaitu motivasi ni sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. Okey, seterusnya ialah dia berfungsi sebagai menentukan arah perbuatan iaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga adalah dia menentukan perbuatan-perbuatan yang hendak dilakukan sesuai dan guna untuk mencapai tujuan dan buang perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Okay, secara kesimpulannya, seorang pekerja yang bermotivasi tinggi boleh menyumbang secara berkesan kepada organisasi dan pengurus perlu membezakan antara keperluan dan keperluan pekerja. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.